Peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku pada 27 Rejab tahun ke-12 kenabian, iaitu setahun sebelum berlakunya peristiwa hijrah dari Mekah ke Madinah. Peristiwa Isra' dan Mi'raj berlaku dalam satu malam sahaja. Baginda menempuh perjalanan dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Jerusalem, Palestin. Dari sana, baginda dinaikkan ke langit ketujuh dan Sidratul Muntaha. Kebenaran peristiwa Isra' dan Mi'raj dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang bermaksud Maha Suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya yakni Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah Jualah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah Al-Isra ayat 1. Peristiwa Isra' adalah satu peristiwa di mana Rasulullah SAW telah dibawa dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis dengan menunggang buraq. Perjalanan baginda itu ditemani oleh Jibril. Baginda Rasulullah SAW tiba di Baitul Maqdis lalu mengimami solat bersama para anbiya dahulu. Orang ramai tidak mempercayai bahawa peristiwa Isra' ini berlaku. Mereka mahu baginda membuktikan bahawa segala yang diceritakannya itu adalah benar. Maka baginda pun menceritakan tentang sebuah rombongan kafilah yang dalam perjalanan menuju ke Mekah. Baginda menyatakan dengan terperinci akan warna dan bilangan barang yang dibawa oleh mereka. Untuk membuktikan kebenaran kata-kata baginda, mereka menunggu ketibaan rombongan kafilah tersebut. Apabila rombongan itu tiba, alangkah terkejutnya mereka apabila mendapati semua yang diberitahu oleh baginda adalah benar belaka. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, aku mendengar sendiri Rasulullah SAW menceritakan bagaimana peristiwa itu berlaku. Sebaik sahaja menunaikan ibadah di Baitul Maqdis, Jibril membawaku naik ke tangga pertama dan menuju ke pintu langit yang disebut sebagai pintu Hafzah. Di setiap langit, baginda bertemu dengan nabi-nabi sebelumnya. Baginda menceritakan, aku melihat seorang lelaki sedang menunggu roh-roh manusia. Apabila dihadapkan kepadanya roh yang baik, dia gembira. Dan apabila dihadapkan kepadanya roh yang jahat, wajahnya suram. Aku bertanya kepada Jibril, siapakah orang itu, wahai Jibril? Dia adalah Nabi Adam, datukmu, balas Jibril. Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan kepada baginda roh-roh para syuhada di sebelah kanan dan roh-roh yang diseksa di sebelah kiri. Kemudian Jibril membawa Nabi Muhammad SAW naik ke langit kedua. Baginda bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga, baginda bertemu dengan seorang lelaki berwajah tampan, iaitu Nabi Yusuf. Di langit keempat, baginda melihat seorang lelaki berpakaian kemas, iaitu Nabi Idris. Di langit kelima, baginda bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, baginda bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh, baginda bertemu Nabi Ibrahim. Sesudah itu, baginda dinaikkan ke Sidratul Muntaha dan dibawa ke Bait Al-Ma'mur. Nabi Muhammad SAW turut berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Di hadapan Allah, baginda diperintahkan untuk mendirikan solat fardu sebanyak 50 kali sehari semalam. Ketika baginda turun, Nabi Musa bertanya kepadanya, berapa kali solat yang diwajibkan ke atasmu dan pengikutmu, wahai Muhammad? Baginda menjawab, 50 kali sehari semalam.
Selepas daripada tu adik-adik, Nabi Musa berkata, umatmu tidak akan mampu untuk menunaikan solat sebanyak itu. 50 rakaat adik-adik. Jadi Nabi Musa kata, mohonlah kepada Allah agar dikurangkan jumlah rakaatnya. Baginda pun kembali menemui Allah Subhanahu Wa Taala berulang-ulang kali dan memohon supaya jumlah solat dikurangkan. Akhirnya jumlah solat menjadi 5 kali sehari semalam. Apabila baginda memberitahu Nabi Musa akan jumlah solat yang baru, beliau menasihati Nabi Muhammad SAW supaya diringankan lagi jumlah solat. Namun baginda berasa sangat malu untuk menemui Allah Subhanahu Wa Taala untuk dikurangkan lagi. Maka dengan itu tetaplah ke atas umat Islam untuk menunaikan solat fardu sebanyak 5 kali sehari semalam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa antara kamu menunaikan solat wajib 5 kali sehari semalam dengan penuh keimanan demi keredaan Allah semata-mata, dia akan mendapat pahala 50 kali solat fardu. Masya Allah adik-adik, peristiwa Isra' dan Mi'raj membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW sangat gembira dengan pengalaman yang dialami. Ia menjadi dorongan kepada baginda untuk terus berdakwah kepada orang ramai. Masya Allah, seronok kan kisah Isra' Mi'raj ni adik-adik? Assalamualaikum.